Mabak. Alhamdulillah yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, Nazir Masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah mengizinkan kepada kita untuk sama-sama duduk lepas maghrib, mendengar tazkirah maghrib, kuliah maghrib, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan demikian hati kita ini semakin tunduk, semakin patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu yang sama kita membenci benda-benda, perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Di Balik Tabir Kematian, kitab yang bertajuk Di Balik Tabir Kematian, yang membicarakan tentang sakaratul maut, siksa kubur, huru-hara kiamat, padang mahsyar, surga dan neraka, serta luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karya ini merupakan karya seorang ulama yang agung, itu Imam Al-Ghazali, yang mana kita telah membahaskan siapakah itu Imam Ghazali, sejarah hidup dia, bagaimana dia melalui kehidupan, fasa-fasa perubahan dalam hidup dia, dan karya Di Balik Tabir Kematian ini dia merupakan cepisan daripada karya asal dalam bahasa Arab yang bertajuk Dzikrul Maut wa ma ba'dahu, sebahagian daripada konten dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan kitab ni dia terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama dia membahaskan tentang sebelum kematian, preparation, persediaan kita untuk menghadapi kematian. Itu bahagian yang pertama. Dan bahagian yang kedua dia membahaskan tentang suasana selepas kita mati. Dua bahagian. Dan kuliah kita yang terakhir ialah pada 7 hari bulan 1 yang lalu. Sebulan yang lalu kita berada pada muka surat 5. Kita masih berada pada bab yang pertama, bab yang membicarakan tentang kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Dalam bab yang pertama ni, Al-Imam Al-Ghazali dia mendatangkan beberapa ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, qaul-qaul ulama yang membicarakan tentang kematian dan apakah dorongan supaya kita selalu mengingati kematian. Dan di awalnya Al-Imam Al-Ghazali telah membahagikan manusia ini pada dasarnya kepada tiga golongan. Ada yang disebut sebagai golongan yang tenggelam dalam urusan duniawi, yang pertama. Yang kedua, golongan yang bertaubat. Dan yang ketiga, golongan yang mencapai tingkat arifin. Itu yang kita bahaskan pada bulan lepas. Dan kita telah membicarakan kumpulan yang pertama, golongan yang tenggelam dalam urusan duniawi. Kemudian kita membicarakan golongan yang kedua, golongan yang bertaubat. Itulah kita, orang biasa ni golongan yang bertaubat. Dan kita sampai pada muka surat 5 itu. Okey, kita sambung. Tengok sini, golongan yang ketiga dia kata Imam Al-Ghazali, dia kata, sedangkan orang yang arif, orang yang arif ni maksudnya orang yang mengetahui, yang mencapai level darajat tingkat yang memahami tentang kematian itu. Sedangkan orang yang arif sentiasa mengingat kematian, kerana baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih. Dan seorang yang sedang mabuk cinta takkan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintainya. Kata Imam Al-Ghazali, golongan yang ketiga ini golongan orang yang mencapai darjat arifin. Arif ni dia mengetahui hakikat kematian, sentiasa ingatkan kematian. Kata Imam Ghazali, bagi golongan yang ketiga ni, kematian ini, nak mati itu merupakan saat bertemu dengan sang kekasih.
digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Bagi golongan Al-Arifin ini, mati ini adalah saat bertemu dengan sang kekasih. Jadi bukan mati itu sesuatu yang menakutkan, bukan mati itu sesuatu yang menyedihkan, bukan mati itu sesuatu yang menghinakan, tak. Tetapi kematian itu bagi golongan Al-Arifin ini, dia sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Kerana apa? Digambarkan sebagai seseorang yang akan bertemu dengan kekasihnya. Bayangkan kita ada kekasih, isteri kita ke, yang kita kasih tu mak kita ke, ayah kita ke, anak kita ke, abang kakak kita ke, yang kita kasih, kita tak dapat jumpa dia sampai satu tarikh diberitahu kita akan jumpa dia. Jadi nak menunggu waktu berjumpa tu, kalau seorang suami ataupun seorang isteri nak berjumpa dengan pasangannya, seorang outstation ataupun bekerja dekat luar negara, kena hantar duduk kat UK, US ke, 2 tahun 3 tahun tak dapat jumpa, tiba-tiba dapat arahan suruh balik, ataupun dah tahu tempoh masa dah tiba, punyalah seronok, kan? Begitulah digambarkan golongan Al-Arifin ini. Jadi untuk pertemuan itu diberikan gambaran sebagai seseorang yang nak bertemu dengan kekasihnya. Satu. Kemudian disambung oleh Imam Ghazali, menyebutkan seorang yang sedang mabuk cinta takkan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintainya. Kedua, kata Imam Al-Ghazali, golongan Al-Arifin ini ialah mereka ini dengan kematian itu ibarat seorang yang sedang mabuk bercinta. Yang mana kalau orang bercinta ni, dia memang mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak lena, semua benda serba tak kena. Sebab orang yang sedang mabuk cinta. Dengan mati tu dia mabuk cinta. Maksudnya di kematian tu sangat dirindui, sangat dia nak berjumpa dengan kematian. Dia, dan orang yang mabuk cinta ni, dia tak lupa tentang janji bertemu dengan orang yang dicintainya. Kalau date itu dating janji pukul 9 malam, 8.30 dia dah sampai. Tu tak, orang mabuk cinta. Awal tak adalah datang lewat, kan? Awal tanda orang yang mabuk cinta ni, dia memang tak lupa dengan janji pertemuan itu. Bila ada dating tu, dia ingat aja waktu, masa, janji telefon pukul gini, kenapa lewat, semua gini. Tanda orang yang mabuk cinta. Begitu yang disebut sebagai golongan Al-Arifin ini, dia golongan orang yang dengan kematian ni begitu. Dia mabuk dengan kematian, selalu ingatkan kematian itu. Orang seperti itu biasanya merasakan datangnya kematian begitu lambat. Orang yang mabuk cinta ni, apabila disebut tentang kematian, dia kata Allahu Akbar, lambatnya lah waktu mati tu. Sebab kematian itu sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Dia merasa kalau boleh biar mati tu lagi cepat, dia lagi seronok. Sebab dia nak jumpa sang kekasih dia. Bukan sesuatu yang ditakuti, tetapi sesuatu yang sangat dinanti-nanti, dan dia merasa lambat sangat waktu kematian itu tiba, dan dia mengharapkan biarlah cepat ke kematian itu datang. Ni golongan Al-Arifin. Pernah satu ketika Nabi SAW dalam peperangan Badar, dan peperangan Badar, Nabi SAW apabila nak bertemu di antara orang Islam dan juga orang kafir daripada Mekah itu, ada para sahabat itu yang dia dah tercium dah bau-bau syurga tu. Ni golongan yang nak mati, nak jadi syuhada ni, yang mana dia makan buah tamar tu pun dia makan, digigit pun dia tak nak dah, dia luah, dia dah rasa macam dah dekat sangat dah waktu dia mati tu. Dia tak nak pun makan, habiskan buah tamar yang dia makan tu, dia luah, dia pergi serang dan dia syahid. Memang dia mencari syahid tu, dan dia Nabi dah doakan, dan dia terasa dia merupakan antara orang yang terawal yang syahid. Dia dengan kematian tu sangat dirindui. Kalau kita lain tengah perang, kita lari nyorok kan, kita ni jadi penakut kan. Tapi golongan yang ni Al-Arifin ni, dia macam tu, dia label berada pada label sangat merindui kematian kita. Dan ia sangat gembira saat kematian itu datang,
dan bila datangnya kematian, itu suatu waktu dan ketika yang sangat dia seronok, bukan dia takut. Sebab dengan begitu ia boleh meninggalkan dunia, tempat tinggal orang-orang derhaka, untuk kemudian berada di hadirat Tuhan semesta alam. Kenapa berlaku sedemikian? Sebab apabila dia meninggalkan dunia, bila dia mati, dia dah terlepas dengan segala taklif, segala tanggungjawab yang Allah beri kepada dia. Yang mana kita dekat dunia ni ada tanggungjawab kena solat, kena puasa, ada tanggungjawab kepada isteri, pada anak-anak, tanggungjawab dekat rumah, dekat pejabat, tempat kerja. Semua tu merupakan tanggungjawab, taklif, mas'ulun. Kita bertanggungjawab. Nabi sebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nabi kata setiap kamu ni adalah pemimpin. Dari sudut diri kita sendiri, kita memimpin diri kita untuk buat amal ibadat yang terbaik. Kalau diri kita, kalau keluarga, kita jadi ayah. Kalau mak, kita jadi mak kepada keluarga. Adik-beradik pun jadi pemimpin. Dekat pejabat mungkin kita jadi ketua. So kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kamu ni akan dipertanggungjawabkan terhadap pimpinan kamu. Jadi apabila mati itu, kata Imam Al-Ghazali, dia dah terlepas dah dengan apa-apa taklif di dunia ini. Yang diketahui, kata Imam Ghazali, orang-orang yang derhaka dekat dunia ni banyak. Orang yang jahat dekat dunia ni banyak, yang mana bila dia lepas daripada orang yang buat maksiat ni, dia rasa lega, alhamdulillah, selamat. Mungkin dekat dunia ni Allah Ta'ala uji dia macam-macam ujian, dengan kesempitan hidupnya, dengan susahnya, dengan masalah keuangannya, dengan masalah kesihatannya, macam-macam masalah yang ada di sekeliling kita. Dan bila mana datangnya kematian itu, alhamdulillah, dia lepas semua ujian yang Allah berikan. Dia kata ini seperti yang diriwayatkan tentang Huzaifah. So Imam Ghazali dibawakan cerita Huzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah ibnul Yaman, menjelang kematiannya, Huzaifah al-Yamani mengatakan, sang kekasih datang kepada orang yang papa, dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat itu. Jadi Huzaifah ibnul Yaman ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan dia ada beberapa kelebihan. Pertama, Nabi sebut dia sebagai seorang yang cukup pintar, pandai. Yang kedua, Huzaifah ibnul Yaman ni seorang yang cepat faham. Satu, dia pandai. Kedua, dia cepat faham. Nabi cakap sikit je dia dah boleh elaborate. Maksud yang tersirat tu dia tangkap cepat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Huzaifah ibnul Yaman ni dia merupakan salah seorang penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni dia ada orang kanan ni yang menyimpan rahsia Nabi. Salah seorangnya adalah Huzaifah ibnul Yaman. Kita kata as you sulit lah, siti usaha sulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tahu benda-benda sulit yang Nabi sallallahu alaihi wasallam rahsiakan. Itu yang ada pada Huzaifah ibnul Yaman. Dan ketika dia nak mati, dia mengatakan sang kekasih datang kepada orang yang papa. Jadi dia membahaskan, menggambarkan diri dia itu sebagai seorang yang papa, yang miskin, yang tak ada apa-apa. Sang kekasih itu Tuhan itu datang kepada dia, kata. Dan tidaklah Allah dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu, kata Huzaifah ibnul Yaman. Ketika mana datangnya kematian, kalau nak menyesal pada ketika itu dah tak ada gunanya. Kata Huzaifah. Jadi nak menyesal, nak beringat, ini waktu dia. Kita datang kuliah maghrib ni, Allah Ta'ala masih beri kita umur 20, 30, 40, 50, 60, 70 tahun. Tengah hidup ni nak menyesal sekarang ni, nak beringat, nak buat preparation, persediaan sekarang ni masa dia. Bukan ketika mana nak mati itu datang, ketika itu baru kita nak menyesal. Itu yang Huzaifah ibn Yaman disebut. Dan tidaklah beruntung, tak ada untungnya kalau orang yang baru nak mesal, orang yang baru nak menyesal pada ketika saat mati itu datang
kepada dia kata. Dan dia berdoa. Huzaifah bin Yaman dia berdoa, dia kata, ya Allah, jika engkau tahu bahawa miskin lebih aku sukai dari kaya. Jadi Huzaifah bin Yaman ni, yang dia ni hidup dia ni, dia tak terikat dengan dunia. Dan dia mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, engkau tahu bahawa miskin itu lebih aku sukai daripada kaya. Jadi dia hidup ni nak bertemu dengan Allah tu, banyak ruang dan peluang untuk jadi kaya, tapi dia tak nak jadi kaya. Dia pilih untuk jadi orang miskin. Dan bila dia nak mati tu, dah sampai dah, nyawa dah sampai dekat kerongkong tu, dia kata, dia boleh mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, engkau tahu sebenarnya aku ada peluang untuk jadi orang kaya senang, tapi aku tak nak, ya Allah, aku pilih untuk jadi orang miskin. Ni kita ni, bila kita baca kisah bagaimana Huzaifah bin Yaman nak mati besok, kita besok mati boleh sebut gitu. Kita besok mati teringat nak mati, ya Allah, ya Tuhanku, harta yang ni tak selesai, hutang yang ni tak selesai, macam-macam masalah kita, yang ni tak selesai, yang ni lagi, harta yang dalam negara, yang luar negara kan, dekat negara Gohit, Gostan, semua harta kita, yang tu yang terfikir dengan kepala kita. Tapi Huzaifah bin Yaman dia kata, aku ada peluang boleh jadi orang kaya, tapi aku tak nak, aku pilih jadi miskin. Ni nak mati dah ni, nyawa dah nak keluar tu, dia kata. Kemudian kata Huzaifah bin Yaman, yang pertama. Yang kedua kata dia, sakit lebih aku sukai daripada sihat. Kalau Allah SWT nak bagi dia sihat terus, kehidupan yang baik, sihat, badan sihat, dia kata, aku ni lebih suka kalau badan ni tak berapa sihat daripada sihat. Sebab bila Allah Ta'ala beri tak sihat, dia akan lebih ingat kepada Allah, sentiasa berada dalam ujian Allah, dan dia lebih dekat dengan Allah SWT. Itu yang kedua dia kata. Kemudian, dan mati lebih aku sukai daripada hidup. Itu yang level yang paling tinggi lah dia letak. Satu, kalau kaya dengan miskin tu, kau tahu, ya Allah, aku lebih suka miskin. Kalau sehat dengan sakit, yang sakit tu aku lebih suka, ya Allah. Dan kau tahu, ya Allah, di antara hidup dan mati, sebenarnya mati itu lebih aku sukai. Ini tingginya level Huzaifah bin Yaman. Dia pengaduan dia yang terakhir kepada Allah sebelum dia mati. Dia kata, tolong, maka dia sekarang kata Huzaifah bin Yaman, tolong mudahkanlah kematianku supaya aku dapat segera bertemu denganmu, ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah bagaimana nak keluarnya nyawa aku daripada badan ni, supaya mudah aku bertemu dengan engkau, ya Allah. Ini Huzaifah bin Yaman punya doa rintihan dia kata. Kata Imam Ghazali, jadi di sini kita boleh memahami bila seorang yang bertaubat masih merasa kurang suka atas kematian, sementara orang yang arif ini justru menyintai dan merindukan kematian. Kata Imam Ghazali, kita boleh faham, kita boleh bezakan. Kalau golongan yang kedua, golongan orang yang bertaubat, kita lah tuan-tuan, ya, saya, kita lah sama-sama, golongan kita ni, kita golongan yang bertaubat lah. Datang masjid surau ni ke golongan bertaubat. Kalau tak datang tu jenis tak ada tahu. Itu golongan yang pertama, yang dia tenggelam dalam urusan duniawi. Kita yang datang ni, insyaAllah kita ni termasuk golongan paling kurang, golongan yang kedua. Mungkin tuan-tuan ni ada golongan yang tinggi, yang al-arifin. Tapi kalau macam saya ni, saya masih golongan yang bertaubat lagi. Banyak dosa lagi, banyak lagi salah silap, benda-benda yang kita tak buat, yang kita sangkut dengan Allah, yang kita sangkut dengan manusia. Maka kata Imam Ghazali, kita dapat faham bila seorang yang bertaubat dia masih merasa kurang suka atas kematian. Maksudnya golongan yang kedua, golongan yang bertaubat ni, dia rasa kurang suka untuk bertemu dengan kematian. Bukan sebab apa, tapi disebabkan dia preparation diri dia tu rasa tak sempurna lagi. Amalan tak cukup, bekalan tak ada lagi. Jadi ini nak mati rasa dosa dengan pahala agak-agak, kira kalau kalkulate tu rasa dosa banyak lagi kot. Jadi dia tak berapa bersedia. Bukan takut nak bertemu mati tu, tapi takut disebabkan amalan tu masih tak cukup. Itulah kita ni, golongan yang marhain ini. Kemudian kata Imam Ghazali, sementara orang yang arif, seorang yang berada pada tingkat arifin itu, mereka ini justru menyintai dan merindukan kematian.
Dia golongan orang yang rindu, yang cinta kan untuk bertemu dengan kematian, dia kata. Tetapi yang lebih tinggi darjatnya daripada mereka adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, sehingga ia tidak memilih ingin tetap hidup atau segera mati untuk dirinya. Ni Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, dalam dia membahagikan manusia ni, asasnya dia letak kepada 3 golongan. Satu yang tenggelam duniawi, kedua golongan yang bertaubat, ketiga adalah golongan Al-Arifin yang cinta dan rindukan kepada kematian. Kemudian dalam nukilan kitab ini, Imam Ghazali dia sebutkan ada satu golongan lagi. Satu golongan dia tak letak ni sebagai golongan keempat, tetapi Imam Al-Ghazali disebutkan yang lebih tinggi darjatnya. Ada satu level lagi, iaitu level yang paling tinggi darjat, berada pada level 1, 2, 3. Ada level yang lagi tinggi lagi, ialah kata Imam Ghazali, orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Dia tak macam Al-Arifin. Al-Arifin ni orang yang dia dah buat amal ibadat, dia jaga semua sembahyang, solat, tak buat dosa. Dia rasa, ya Allah, aku biarlah aku mati, tak nak dah dunia ni, rasa tak tahan dah dengan dunia ni kan. Dia nak rasa dia mati, cepat mati, dan dia dah nampak dah nak masuk syurga Allah. Itu golongan yang begitu. Itu yang ketiga. Tapi golongan yang keempat ini dia lagi tinggi. Sebab apa? Dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia berada pada level redha. Maksudnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi umur dia panjang, tak apa, dia terus hidup, tak perlulah dia minta mati cepat. Kalau Allah beri ujian dia badan tak sihat, maka dia redha dengan keadaan sedemikian. Biar tak sihat tak apa, tak mati tak apa, tapi Allah redha. Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dengan kemiskinan dalam hidup. Dia tak minta, ya Allah, Tuhanku, aku ni miskin, hidup susah, biarlah aku mati je daripada hidup. Tak, dia redha, biar miskin aku ini. Sebab yang beri dia kehidupan itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tahu apa yang terbaik untuk dia. Allah beri dia susah hidup, dia redha. Allah beri dia sakit, dia redha. Allah beri dia rezeki yang melimpah ruah, dia redha. Dia tak minta mati, dan dia terus berjuang. Biar umur itu dia redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Kehidupan itu dia redha apa yang Allah beri. Dia tak minta dengan Allah supaya dia mati dengan cepat. Kalau kita tengok sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada kalau macam tadi kisah saya sebut, ada para sahabat ini yang macam peperangan Badar tu, dia minta dengan Nabi supaya dia menjadi syuhada, dan dia mati, dia jadi seorang syuhada. Mereka ni golongan yang rindukan kematian, nak masuk syurga Allah di level ini. Tapi ada sahabat yang berada level dari tinggi daripada itu. Sahabat yang dia ni nak berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nak mati, dia nak biar dia bersama dengan Nabi. Selagi mana Nabi ada, dia akan berjuang dengan Nabi. Dia tak nak dia mati dulu, Nabi masih ada berjuang dekat dunia, dia dah pergi ke alam baqa, ke alam barzah. Dia tak nak, dia nak berjuang sebab dia sayangkan Nabi itu berada pada level yang cukup tinggi. Biar dia bersama-sama dengan Nabi, berjuang bersama, susah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini level para sahabat tu, level yang tinggi. Itu yang Nabi disebut, kalau kamu timbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan semua yang ada dekat dunia ni, maka iman Abu Bakar tu lagi tinggi, lagi berat timbangan dia. So para sahabat pun begitu juga disebut oleh Imam Al-Ghazali, golongan yang lagi tinggi adalah golongan yang dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berada pada level yang redha, yang mana radhiyallahu anhum wa radu'an. Dia hidup senang ke susah ke, dia redha. Itu yang Allah tetapkan pada dia. Dia tak minta pun untuk diringankan ujian Allah tu. Apa yang Allah beri itu yang terbaik buat diri dia. Dia tahu, sebab kalau Allah tak izin, benda tu tak berlaku pada dia. Ni level tinggi, yang mana ketika dia nak mati tu nanti radhiyallahu anhum wa radu'an.
orang jenis begini dia redha untuk bertemu dengan Allah, dan Allah pun seronok untuk bertemu dengan dia. Ni level yang tinggi, sehingga ia tidak memilih ingin tetap hidup atau segera mati untuk dirinya. Sebab segala sesuatu yang paling ia sukai ialah apa yang disukai oleh Tuhannya. Ni kesukaan golongan ini sama dengan apa yang Allah suka. Dia bina pada diri dia, berada pada level ini. Apa yang Allah tetapkan pada dia tu, itulah yang dia suka. Kalau Allah SWT kata kamu ni jadi orang miskin, itu yang dia suka. Kalau Allah berikan dia penyakit, satu jenis penyakit kronik ini, itu yang dia suka, dia redha. Kalau Allah berikan dia susah ujian begini, itu yang dia suka. Apa yang Allah Ta'ala tentukan, itu yang dia suka. Pernah satu ketika salah sahabat Nabi SAW, perempuanlah sahabiah, dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku ini ada satu jenis penyakit sawan. Kalau kita katakan macam sawan tarik lah, sawan tarik berbuih-buih, orang kata macam jenis gila babi, sawan, kejap-kejap sawan tarik. Jadi dia minta kepada Nabi SAW supaya Nabi doakan, ya Rasulullah, doakanlah untuk aku supaya aku ini Allah Ta'ala sembuhkan daripada penyakit sawan ini. Sebab jalan-jalan kejap kena sawan tarik, dia kata. Kemudian Nabi SAW offer dekat dia, dekat sahabiah ni, perempuan sahabiah ni, dia offer, dia kata, hendakkah engkau aku offer satu yang lebih tinggi daripada itu, daripada kesembuhan penyakit tu, ada yang lebih tinggi. Dia tanya, apa dia Rasulullah? Dia kata, kamu sabar dengan ujian ini. Maksudnya kamu kena sawan tu, kejap tarik, kamu sabar, dan aku janji, aku pastikan kamu akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Nabi dia bagi yang lebih tinggi daripada ujian tu. Maka sahabiah ni dia kata, aku pilih yang itulah ya Rasulullah, sabar, cuma aku minta kau doakan kepada Allah supaya aku ini apabila datang sawan tu, dia tak boleh kontrol, jadi pakaian terangkat, aurat terbuka, gitu. Jadi dia minta dengan Nabi, ya Rasulullah, doakan supaya ketika mana aku kena sawan itu, jadi pakaian aku tertutup, aurat aku tidak terbuka. Dan Nabi doakan begitu. Dia ada dua pilihan, sahabiah ni. Pilihan untuk sembuh, boleh je dia doa, minta dengan Nabi, ya Rasulullah, aku minta sembuh lah daripada apa nama ni, daripada sakit sawan ni. Tapi dia tak ada janji syurga daripada Nabi. Tapi apabila dia pilih, dia terus dalam keadaan sakit ujian itu, Nabi jamin dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ni. Maka dia pilih supaya dia terus dalam keadaan dia kena sawan sampai akhir umur dia, cuma dia minta supaya aurat dia tertutup. Ada sahabiah yang berada pada level itu. Pernah satu ketika para sahabat dalam satu peperangan, mata dia tu terkeluar. Begitu juga Nabi offer dengan ujian tu, nak masukkan mata balik ataupun membiarkan dan keadaan begitu. Tapi sahabat ni lelaki, dia minta Nabi, ya Rasulullah, aku ni nak kahwin, ada isteri, ada makwa besok, macam mana pula makwa tengok dan candah cacat pula sebelah kan. Jadi dia minta supaya Nabi SAW doakan untuk kesembuhan tu. Dia pilih untuk sembuh, dia tak pilih yang satu lagi. Ada level-level para sahabat. Kita tengok sebagaimana yang Imam Al-Ghazali sebutkan ini. Okey. Kemudian kata Imam Ghazali, orang seperti ini sudah meletakkan cinta dan kesetiaannya yang mendalam pada makam atau tingkat kesempurnaan tawakal dan redha sebagai sasaran akhir perjalanan hidup punya. Ini level yang paling tinggi. Apa kata Imam Ghazali? Orang seperti ini dia meletakkan cinta dan kesetiaannya. Satu, cinta. Kalau sebelum ini kita katakan golongan yang katakan arifin, dia ni orang yang mabuk cintakan kepada kematian, nak mati, nak bertemu dengan Allah, cinta beria-ria nak jumpa dengan Tuhan, nak mati. Hanya dia meletakkan cinta itu di hadapan, level paling tinggi. Tetapi golongan ini kata Imam Ghazali, dia meletakkan cinta satu dan kesetiaannya. Dia ada perasaan setia kepada
Allah Subhanahu wa taala yang sangat mendalam, yang berada pada maqam ataupun tingkat kesempurnaan, tingkat yang paling sempurna dari sudut tawakal dia kepada Allah. So dia bertawakal pada Allah tu pada level yang paling tinggi, pada level yang paling sempurna, dan dia ada redha sebagai sasaran akhir perjalanan hidup dia. So dia letakkan adanya cinta, adanya kesetiaan, kemudian meletakkan tawakal pada level yang paling sempurna, kemudian diikuti yang terakhir dia ada redha sebagai sasaran terakhir dalam perjalanan hidup dia. Dia redha Allah nak tentu apa pun untuk dia redha. Senang ke susah ke, dia ujian cacat ke sakit ke apa, dia tak, itu bukan jadi penghalang, tapi dia redha. Allah Ta'ala nak bagi dia umur hidup sampai 80, 100 tahun dalam keadaan yang susah, tak apa, itu yang terbaik buat dia. Kita jumpa tuan-tuan, bila kita tengok kadang-kadang jumpa orang yang susah-susah, kita boleh tengok dalam TV cerita-cerita, bila ditanya orang yang susah-susah ni, tengok hidup susah, tapi ayat itu Alhamdulillah redha, Alhamdulillah boleh gini. Tengok hidup susah, tapi ayat yang keluar daripada mulut itu semua ayat yang menunjukkan dia redha dengan ujian-ujian yang Allah berikan pada dia. Walaupun hidup dengan anak kadang OKU-nya, autismnya berapa, dengan kehidupan yang susah, cacat, suami masalah, isteri masalah, tapi dia penuh redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang paling tinggi ya. Okey. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, betapapun ingat kematian itu mendatangkan pahala dan kebaikan, biarpun ingatkan kematian itu mendatangkan pahala dan kebaikan, sebab orang yang tenggelam dalam urusan duniawi sekalipun ia tetap memperoleh manfaat yang mengingat kematian, iaitu dengan cara menjauhi dunia. Kata Imam Al-Ghazali, betapapun biarpun ingat kematian itu mendatangkan pahala dan juga kebaikan, walaupun kita ingatkan kematian itu sebenarnya dia akan mendatangkan kebaikan. Bila kita ingat mati, pastilah kita akan buat benda kebaikan, pastilah kita akan dapat pahala, sebab kita takut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang tenggelam dalam urusan duniawi, golongan yang pertama ni lah, kalau kita tengok Imam Ghazali dia bawa kan, kalau golongan yang pertama, orang yang tenggelam dalam urusan duniawi sekalipun ia tetap memperoleh manfaat dengan mengingat kematian. Walaupun kita tengok Imam Ghazali dibahagikan kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, tenggelam dalam dunia ni, kalau diingat kematian masih ada manfaat juga untuk dia, bukan tak guna langsung pula, maksudnya tenggelam terus dalam dunia, tapi kalau dia ada ingat sikit-sikit, ada juga manfaat untuk dia, iaitu dengan cara menjauhi dunia. Dia kata, soalnya ingat kematian jelas dapat mengganggu ketenteramannya dan mengurangi kesenangannya. Kata Imam Ghazali, kalau golongan yang pertama tadi yang tenggelam dalam duniawi, apabila dia ingat kematian tu, jadi ingat mati ni dia mengganggu kesenangan, ketenteraman dia. Bila Allah sebut tentang mati, baru nak bina kehidupan, baru nak kaya, bisnes baru nak up, baru nak senang, kereta baru boleh beli, kereta besar sikit, kereta rumah baru dapat rumah selesa sikit, kan? Jadi dia kata bila cerita bab mati, macam mengganggu dan mengurangi kesenangan dia. Sepatut cerita bab mati-mati ni dengan cerita lah, ni cerita orang tua orang nak mati macam tu lah, kan? Jadi dia tak nak dengar. Itu yang sebut kan, ingat, soalnya ingat kematian jelas dapat mengganggu ketenteramannya dan mengurangi kesenangannya, sedangkan sesuatu yang merosakkan kesenangan dan kenikmatan manusia adalah kaedah menuju ke keselamatan. Kata Imam Ghazali, sedangkan sesuatu yang apabila kita ingat akan merosakkan kesenangan dan kenikmatan manusia. Bila kita ingat tentang kematian tu, rasa macam dunia ni perlu dislowkan sikit. Itu benda yang baik. Okey, habis tajuk tu. Itu Imam Ghazali dia bawakan satu tajuk kecil.
keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Okey. Kata Imam Ghazali, dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min zikri hazimil ladzat." Aksiru min zikri hazimil ladzat, iaitu sering-seringlah mengingat sesuatu yang merosakkan kelazatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ni Nabi sebut dalam hadis ni apa keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan, dalam semua waktu dan ketika kita perlu ingat kepada kematian. Hadis yang pertama, kata Imam Ghazali, dia bawakan nukilan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, sering-seringlah mengingat sesuatu yang merosakkan kelazatan dunia. Jadi kita ni sebagai umat Nabi Muhammad, kita kena ada dalam diri kita ni, kena selalu ingat yang boleh merosakkan tentang kelazatan dunia. Kena ada dalam diri kita. Maksudnya rosaklah kenikmatan dengan cara mengingat kematian, sehingga terhentilah kecenderungan kamu kepadanya, lalu kamu fokus menghadap Allah Ta'ala. Jadi bila dalam kehidupan kita sehari-harian ni kita ingat mati, dalam diri kita ni ada ingat kematian. Bila kita ingat kematian, maka kita akan merosakkan kenikmatan dunia. Apa yang kita tengah seronok, tengah nak maju, bisnes tengah nak up, duit tengah nak tambah, saham tengah nak naik, rumah nak beli, ingat ini semua benda ni, dunia ni bukan boleh bawa mati ni, kan? Dia dah lain cara kita berfikir. Itu yang Nabi suruh kita, supaya aksiru min zikri hazihil lazzat. Kena ingat apa-apa yang kita buat tu, kita ingat kita nak cari dunia sangat ni, kena berpada-pada. Boleh nak tambah lagi, tapi adakah bagus kita tambah ataupun kita nak pilih benda lain? Nabi SAW pernah satu malaikat turun, bagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah, hendakkah kamu aku ubah bukit ni semua jadi emas, supaya kau boleh gunakan untuk jadi kaya, untuk jadi hebat. Nabi dia kata, aku tak nak. Nabi dia kata, aku pilih untuk jadi manusia biasa. Pernah satu ketika malaikat turun jumpa dengan Nabi, bahawa malaikat tu kata, Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada aku supaya tanya kau, wahai Muhammad, adakah kau nak jadi raja macam Nabi Sulaiman? Dia boleh kontrol angin, binatang, makhluk, jin, syaitan semua tunduk. Nabi dia tak nak. Ada kelebihan itu Nabi dia tak nak jadi raja yang kaya peringkat itu. Nabi dia nak jadi lemen biasa. Dan kalau kita tengok dalam tarikh dalam sejarah, kita akan tengok Nabi ni paling dia suka dia hidup dengan orang-orang yang sederhana, orang susah. Itu orang yang rapat dengan Nabi. Dan Nabi itu kalau kita tengok belakang rumah Nabi itu ada disebut sebagai ahli suffah, tempat orang-orang miskin yang datang belajar dengan Nabi, tadah kitab. Ratusan orang, ramai. Ada riwayat menyebutkan sampai 700 orang sahabat ni keluar masuk orang yang susah. Di antara yang sangat selalu ada itu, di antaranya adalah Abu Hurairah. Ahlu suffah duduk, mereka ni duduk betul belajar dengan Nabi, mendampingi Nabi. Orang susah, kalau Nabi ada makan, dia orang ni ada makan lah. Kalau Nabi ikat perut, dia orang pergi ikat perut. Ada yang jenis betul-betul nak belajar, duduk dekat Masjid Nabawi, tuntut ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut ahlu suffah. Kemudian azan kita pergi laluan azan. Allah
Muslim hadirin hadirat ni kasih sekalian ya. Kita ambil sikit lagi ni, habiskan bawah ni. So kita berada pada tajuk bayan fadlu zikrul maut kaifa makana, menerangkan tentang kelebihan mengingati kematian kaifa makana dalam apa-apa keadaan sekalipun. Kalau diterjemah kat sini dalam kitab ni ditulis keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Apa kelebihan dia, apa keutamaan dia. So dibawakan hadis yang pertama tadi, aksiru min zikri hazimil lazat. Nabi sebut sering-sering mengingat sesuatu yang merosakkan kelazatan-kelazatan dalam hidup kita ni. Kita kena ada kena sering ingat yang sesuatu yang boleh merosakkan kelazatan-kelazatan hidup. Bila kita ingat mati tu, dia akan potong kita punya nikmat-nikmat yang pertama. Kita ambil satu lagi, habiskan. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, lau ta'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu Adam ma akaltum minha saminan. Ni hadis yang kedua ni. Nabi sebut seandainya binatang-binatang ternak tahu seperti yang diketahui oleh anak cucu Adam tentang kematian. Kalaulah binatang-binatang ternak, unta, lembu, kambing ni, dia tahu tentang kematian itu sebagaimana diketahui oleh manusia, anak cucu Adam, kata Nabi SAW, ma akaltum minha saminan, nescaya kamu tidak akan dapat memakan yang sangat gemuk daripadanya. Maksudnya kalaulah binatang ni, kata Nabi SAW, binatang dia tahu hakikat kematian, dia faham mati itu macam mana, kehidupan selepas mati itu macam mana. Kata Nabi, kamu takkan jumpa binatang ni dia gemuk. Binatang pun tak larat makan, takutkan kematian itu. Kalaulah binatang itu dia tahu tentang kematian sebagaimana Nabi dia ajar pada manusia nak faham mati tu, jadi kamu nak cari binatang yang gemuk, lembu yang gemuk tak jumpa, unta gemuk tak juga, kambing yang gemuk tu. Sebab apa? Binatang-binatang ni kalau dia faham mati dia pun takut macam mana mati ni, kehidupan selepas mati, preparation kena buat, azabnya, akhirat nanti bagaimana. Binatang pun tak larat makan. Tapi kita ni manusia lupa. Saya pun jenis lupa juga. Ini badan dia jadi gemuk, dia makan banyak kan, badan jadi sihat, tak ingat mati. Kalau dia ingat, Nabi kata binatang pun jadi kurus sebab takut mati. Kita mana yang gemuk-gemuk ni confirm tak ingat mati ya kan. Allahu Rabbi kan. Okey, hadis ni hadis riwayat Baihaqi. Dan kita habiskan muka surat ni yang bawah ni. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang akan dikumpulkan bersama para syuhada? Beliau bersabda, ya, ada, iaitu orang yang ingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Aisyah ni ditanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah ada orang yang akan dikumpulkan bersama dengan para syuhada?
para syuhada ni geng geng orang yang syahid fisabilillah lah, yang mati dalam perang. Maksudnya kalau orang yang tak syahid, orang yang tak pergi berperang pada jalan Allah ni, yang duduk aja ataupun yang tak berpeluang untuk mati syahid, mereka ni nak duduk sekali dengan orang yang syahid ni macam mana? Yang dapat kelebihan mati perang pada jalan Allah ni macam mana? Ada tak mereka yang boleh duduk sekali berada pada level yang sama? Maka kata Nabi SAW, ya ada, iaitu orang yang ingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Maksudnya orang yang ingat mati ni dia berada pada level sama macam orang yang mati syahid. Orang yang syahid fisabilillah, yang mati dalam perang, mereka ni mati, nanti akan ada orang yang berada level sama dengan mereka, iaitu orang yang sering ingat kematian, yang mana dalam hadis ni dia sebut 20 kali sehari semalam. At least dalam sehari semalam tu 20 kali dia ingat mati. Setiap kali solat, kalau kita solat 5 kali, baru 5, tapi nak 20 kali, sampai level 20 kali sehari semalam diingat mati, maka dia ni akan berada bersama dengan para syuhada. Bukan setiap hari, bukan satu hari, tapi setiap hari tu paling kurang ada 20 kali dia diingat kematian. Itu dalam riwayat ni disebut begitu. Jadi kalau kita ni tak berpeluang untuk syahid fisabilillah, maka untuk duduk dengan orang yang syahid dekat akhirat nanti, maka kena selalu ingat kematian. Okey, saya rasa kita berhenti kat situ dulu. InsyaAllah nanti kita tengok hujah-hujah, dalil-dalil yang lain, yang mana Nabi sebutkan tentang apa dia kelebihan mengingat kematian ni pada semua waktu dan ketika. Ada kelebihan-kelebihan yang dinyatakan oleh Nabi SAW, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu ma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Asyhadu an la